Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat jumpa lagi untuk pelajaran pendidikan Islam. Jadi saya doakan semua sihat insya-Allah. Okey, untuk hari ini kita akan belajar satu tajuk baru berkaitan dengan adab. Okey, adab yang saya maksudkan ialah berkenaan dengan hargailah alam. Hargailah alam. Okey. Kamu semua boleh rujuk muka surat 183. Okey, yang pertama kita akan tengok apa maksud alam. Kita akan tengok apa maksud alam. Okey, apa maksud alam sekitar. Okey, alam sekitar ni kalau kita tengok maksudnya ialah semua sumber alam ciptaan Allah. Semua sumber alam ciptaan Allah ni apa? Okey, dia termasuk pertama sungai, lautan, tumbuh-tumbuhan dan juga udara. Okey, semua ni kita namakan sebagai alam sekitar. Jadi, kita berperanan untuk menjaga alam sekitar daripada tercemar. Dalam Islam digariskan beberapa adab untuk menjaga alam sekitar. Okey, yang pertama kita tengok apa adab terhadap alam sekitar tersebut. Okey, adab terhadap alam sekitar, kita tengok sama-sama. Okey, adab yang pertama ialah kawal aktiviti kita apabila melibatkan pelepasan asap kilang. Okey, asap kilang perlu dikawal. Kalau tak, udara akan tercemar. Sama juga asap kenderaan. Okey, asap kenderaan perlu dikawal. Kalau asap kenderaan terlalu banyak, dia akan melibatkan pencemaran udara kan. Jadi, kenapa kita perlu kawal asap kilangan kenderaan ni? Kerana asap mengandungi bahan kimia berbahaya. Okey, cara nak kawal dia ialah perlu guna alat kawalan pencemaran udara untuk kilang dan juga kenderaan. Okey, kita tengok yang kedua. Adab yang kedua ialah perlu mengurus aktiviti pembuangan sampah, sisa toksik dan pepejal dengan baik. Okey. Sampah ni setiap rumah ada. Sisa pepejal pun sama. Sisa toksik mungkin tak semua rumah ada. Tapi mungkin tempat-tempat tertentu ada macam hospital, klinik kan yang ada sisa toksik. Ataupun macam kilang tadi ada sisa toksik kan. Jadi kita perlu ada pembuangan sampah, perlu buat pembuangan sampah ni dengan secara terkawal. Perlu ada macam sekarang kita ada MPS kan, dia datang ambil berkala setiap seminggu 3 kali. Itu cara kita kawal pembuangan sampah. Kalau sampah terlalu banyak dan tak terkawal, kita buang merata-rata, dia akan jadi pencemaran udara. Okey, seterusnya kawal aktiviti penebangan pokok. Kalau awak tengok, kalau kita tak kawal aktiviti pembuangan pokok ni, akan jadi pencemaran juga. Okay, nanti kita tengok apa akibat bila kita jalankan aktiviti secara tak terancang, maksudnya tak terkawal. Okey, sebelum kita pergi pada akibat, Ustazah nak kamu tengok muka surat 185. Kita tengok apa kepentingan adab terhadap alam sekitar. Kita tengok ada kat bawah ni kan. Kepentingan yang pertama ialah kita dapat menikmati udara yang segar. Penting untuk kita jaga alam sekitar untuk kita dapat udara yang segar. Kedua, kita dapat jamin kesejahteraan dan kesihatan. Okey, kalau tak ada pencemaran udara,
kesihatan kita pun bagus. Pernafasan kita, kita boleh dengan baik lah, boleh bernafas dengan baik. Macam waktu ada jerebu dulu kan. Jerebu tu akibat daripada pencemaran. Jadi bila ada jerebu, kita pun tak selesa, tak boleh keluar, kesihatan terganggu. Okey, kepentingan yang lain ialah kita nak jaga keseimbangan alam. Keseimbangan alam terjaga, ekosistem terjaga. Maksudnya haiwan-haiwan kalau dalam air, kalau tak ada sisa toksid, tak adalah mati, terjaga. Okey, kemudian yang seterusnya meningkatkan sumber pendapatan. Okey, sumber pendapatan macam kata nelayan dapat ditingkatkan bila tak ada haiwan ikan atau sumber laut yang mati. Okey, kalau banyak yang mati, macam mana pendapatan dia orang? Jadi yang terakhir ialah habitat terpelihara dan kekal. Habitat haiwan kekal, tak adalah dirosakkan. Okey. Okey, seterusnya bila kita dah tahu sekarang ni perlu jaga alam sekitar, kita tengok apa akibat kalau kita tak jaga. Okey, boleh sama-sama tengok muka surat 186. Okey, akibat ni ialah yang pertama, kalau kita tak tengok, kita tak jaga, dia akan melibatkan pelbagai masalah untuk alam sekitar. Okey, pertama kita tengok akan ada ketidakseimbangan alam. Alam ni dah jadi tak seimbang. Okey, air kotor, udara tak segar, pokok pun tak ada. Kita perlukan pokok untuk kita bernafas, kan, dapat udara segar. Lepas tu adanya pencemaran udara. Okay, kalau kita, kamu boleh lihat kalau kamu berjalan contohnya kan, ada asap kenderaan yang sangat banyak ataupun pergi kawasan kilang, asap kilang yang sangat banyak, itu akan menjadi pencemaran udara. Kita bernafas dengan tak selesa, bau busuk dan sebagainya. Okey, pencemaran air. Okey, kalau sisa toksid tadi dibuang dalam kawasan sungai, di laut, akan jadi pencemaran air. Okey, kemudian yang seterusnya, akibat lain ialah kepupusan habitat dan hidupan. Okey, tadi kan kita tahu kan bila dah sisa toksid dibuang dalam sungai, dalam laut, habitat dalam laut tu dan sungai tu akan musnah, akan rosak sebab sisa toksid tu sangat bahaya dan haiwan pun akan mati. Okey, yang seterusnya, pendapatan penduduk terjejas. Bila dah haiwan tadi mati, ikan tak ada, pupus, jadi pendapatan manusia pun akan terjejas. Okey, yang terakhir, ini berkaitan dengan penebangan pokok tadi. Akibat yang kita dapat ialah sangat teruk, ialah hakisan tanah. Kamu boleh tengok kan macam mana kalau berlaku hakisan tanah. Bukan setakat hakisan tanah, dia akan melibatkan tanah runtuh. Dia akan melibatkan banjir lumpur. Sebab bila ada hakisan tanah berhampiran dengan kawasan perumahan, kita boleh tengok. Itu semua akan berlaku. Jadi, inilah antara intipati dari tajuk adab terhadap alam sekitar. Kita perlu hargai alam sekitar sebab alam sekitar ni ialah Allah ciptakan untuk kita semua. Untuk kita sama-sama jaga, untuk kita sama-sama nikmati yang terbaik dalam alam sekitar ni. Okey. Jadi Ustazah harap murid dapat sesuatu, dapat faham dan cuba elakkan untuk cuba hargai alam sekitar dan elakkan pencemaran. Okey, itu saja daripada Ustazah untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.